mana metodologi kajian? Metodologi. Metodologi Kat bawah. kat bawah. Ikut dulu. Yang ni dia apa benda panggil, dia ikut yang dia listkan doktor dia nak. Itu populasi lah. Okey, rangka kajian. Saya buat macam ni. Okey doktor. Sekejap. Nanti kena tukar baliklah kawalan B, eksperimen A. Okey. Untuk kumpulan ujian pro. Maksudnya ada 4 dah doktor ya kat sini. 4 Sebab apa? antara 4 apa tu? yang tadi kita nak tengok minat apa tu semua? 2 lah. 2 juga? Itu kat bawah. Sekarang ni, saya nak tanya untuk kumpulan kawalan, apa dia yang dia dapat? Kita banding macam mana? So, satu dapat buat pembelajaran. Tu kata saya, master tu dia kena spesifik. Satu kumpulan, dia buat pembelajaran informal menggunakan arahan sendiri. Adalah untuk bagi arahan. Satu lagi, tak ada arahan sendiri. Tak ada arahan sendiri, okey. Taklah, maksudnya kena bagi tahulah macam mana cikgu bagi pembelajaran tu. Okey. So, tu yang kita kena banding. Satu yang lazim ni sekarang cikgu buat macam mana? Macam sekolah yang eksperimen ni bagi ujian arahan kendiri tadilah. Yang satu je saya tak cerita pasal yang minat apa semua tu. Okey, yang satu lagi? Yang satu lagi tak buat apa-apa. Ujian pra ambil soalan yang sama. Tapi apa intervensi yang dia dapat? Tak boleh macam tu ni, nanti tengah je. Maksud saya macam contohnya saya nak tengok keberkesanan computer animated instruction with mind mapping. Contoh dengan mind map. Satu kumpulan eksperimen, saya akan guna computer animated yang saya gabung dengan peta konsep. Satu kumpulan lagi saya bagi computer animated saja tanpa peta konsep. Jadi saya nak tengok adakah dengan peta konsep dan computer animated tu lagi bagus daripada kumpulan yang hanya computer animated tanpa peta konsep tadi. Okey. Macam kumpulan kawalan ni, dia hanya belajar secara konvensional sahaja, duduk dalam kelas, buat dalam bengkel. Sebab saya memang ada pernah bersembang dengan kawan saya ni, dia memang tak buat apa-apa yang keperluan sekolah. Tak buat apa-apa yang orang kata nak repair lampu ke, dia kata dia memang tak berani. So macam ni, sekarang ni kita nak bandingkan yang kumpulan eksperimen ni, mereka nak akan buat pembelajaran secara formal dan informal. Menggunakan pembelajaran arahan sendiri. Tetapi kalau kumpulan kawalan hanya melaksanakan pembelajaran secara formal sahaja. Itu beza dia. Nampak tak perbezaan dia? So yang formal tu dia tak buat lah. Yang informal dia tak adalah buat kelas, buat aktiviti lepas kuliah, lepas sekolah ke, dalam waktu rehat ke, dia tak buat. Tapi yang kumpulan eksperimen ni, lepas waktu sekolah dia buat, dalam waktu rehat dia buat, tapi dengan arahan sendiri. Dengan apa pembelajaran yang cikgu nak sosial tu kena baca banyak lagi. Nanti cikgu ni akan tanya macam-macam. Okay, so kalau macam tu nampaklah perbandingan dia. So ujian pra dan pasca tu adalah ujian yang sama kita bagi pada kedua-dua kumpulan, kan? Cuma ujian pra dan pasca, ujian soalan sama, cuma nanti di shuffle soalan dia. Kena di shuffle. Maksudnya ujian pra dengan ujian pasca ni, dia kena ujian yang sama, soalan yang sama, cuma kita ubahlah maksudnya doktor gitu. Kan? Okey, lepas tu kepentingan sumbangan kajian. Hello? Saya ada ni. Okey. Okey, yang pertama murid MPB, MPED, mereka boleh menambah kefahaman. Lepas tu kalau tambah minat tadi, boleh menambah minat dan terhadap pelajaran MPB lah. Okey, lepas tu melahirkan tenaga mahir. Bila dia buat kerja kat luar tu, dengan secara tidak langsung, kemahiran yang dia ada tu bertambah. Jadi dia lebih, orang kata berkeyakinan dan ada tenaga mahir lebih lah. Keboleh pasaran pun tinggi lah. Keboleh pasaran tinggi. Okey, lepas tu untuk kurikulum MPB, MPED, bila kita buat ni, kalau ada pesannya berjaya, jadi kita boleh ubahlah kurikulum tu sendiri. Betul tak
Oh, tu tinggi sangat ubah kurikulum. Okey, tinggi sangat. Tinggi sangat. Mungkin boleh digunakan sebagai, kita boleh buat sebagai panduan pengajaran kepada cikgu-cikgu yang lain kan. Dan secara tidak langsung bukan mengubah tapi menambah baik kurikulum dia. Kalau nak ubah kurikulum 5 tahun sekali. Okey, Kita menambah nak ubah baik. kurikulum. Just sebagai penambahbaikan kepada kurikulum sedia ada. Dari aspek aktiviti pembelajaran. Okey. Lepas tu ni metodologi kajian ni. Okey, saya buat kuasa eksperimen. Yang tadilah pembelajaran kendiri tu, arahan kendiri. Lepas tu lokasi kajian, saya ambil 2 sekolah tadi, sekolah A dengan sekolah B. Populasi melibatkan murid tingkatan 4. Okey, lepas tu kaedah persampalan yang digunakan persampalan tujuan. Okey. Lepas tu sekolah A tadi kita ubah tadi, A tadi yang eksperimen, okey, B tadi yang kawalan. Okey, nanti buat diagram kuasai. Google tengok macam mana gambar rajah kuasai eksperimen. Masukkan bawah gambar rajah tu. Okey. Kuasa eksperimen. Yang kejap, saya macam Google tadi doktor tapi tak tahulah betul ke tak. Yang ni ke doktor? Bukan. Bukan, yang ni yang dalam bentuk grafik. Nak yang bentuk jadual. Dia ada grup kawalan dan rawatan. Lepas tu dia ada X. Dia ada O, X, O. Yang tu. Yang kalau dalam buku Chua Yang Piao tu bukan? Boleh lah. Macam Chua Yang Piao tu yang saya buat tadi tu lah. Tapi tak ada diagram. Tu tak boleh? Mana diagram? Oh, diagram. Diagram dia mana? Okey. Lepas tu instrumen kajian, soalan kajian merangkumi 3 modul tadi. Macam doktor buat tu betul lah yang macam doktor kata tadi, kita akan buat satu modul melibatkan tajuk-tajuk ni lah. Ya doktor? Okey, lepas tu soalan ni dibina oleh penyelidik mengikut format SPM. Lepas tu kesan instrumen tu dibuat oleh, lepas tu kesan instrumen dilihat pada pengakuran pada jadual penentu ujian yang disediakan oleh penyelidik. Lepas tu disahkan oleh pakar tu panel penggubal soalan lembaga daripada LPM dan juga jurulatih pemetaan. Tambahlah pensyarah tu kan. Okey. Okey, boleh doktor nanti tambah. Okey, pensyarah. Lepas tu kebolehpercayaan. Okey. Macam duduk periksa. Betul. Okey, tata cara pelaksanaan kajian dijalankan dalam tempoh 3 bulan. Lama sangat ke doktor? Macam doktor cakap tadi dalam 4 minggu lah masa je. berapa minggu? Sebulan je, 4 minggu. Tapi total semua 2 bulan lah. 2 bulan. 2 bulan. Sebab selalunya ujian pra seminggu. Lepas tu 4 minggu kita bagi modul kita tu. Intervensi kita. Okay, dah 5 minggu. Minggu ke-6 nak bagi ujian pasca. 6 minggu. So 6 minggu lah boleh. 6 minggu je. 6 minggu. Okay, lepas tu kita guna perisian SPSS. Lepas tu kita menggunakan bukan ujian T doktor kan tadi, Ankova. Ankova lah. Salah satu ujian T dan Ankova. Sebab Ankova dia kena test dengan ujian T dulu. Ujian T, sampel bebas atau ujian T tidak bersandar dengan Ankova, analysis of covariance. Okay. Yang ni nanti saya masukkan balik Ankova tu. So
ni. Okay. Ah. Make sure reference dia mesti 5 tahun. Ada at least 5 tahun terkini tau punya reference. Okey doktor. Lepas tu perancangan tadi, buat perancangan biasa-biasa dah doktor kan? Buat gancat. Okay. Okey, terima kasih doktor. So, kena Okey, Kak jelaskan. Zainab. Kena jelaskan IB kita tu apa kan. Okey, Independent IB driver. dengan IB. Kalau tak jelas tu dia nampak macam biasa. Apa benda nak buat ni tak jelas. Maksudnya jelas tu jelas dalam kita punya proposal lah. Research kita tu nanti kalau kata orang nak bagi kita duit, dia nak satu kajian yang jelas hala tuju. Macam saya lah bila saya baca tajuk, pembelajaran informal apa nak buat ni. Kalau kita sendiri tak sangat. Orang tak maulah bagi duit kat kita. Macam saya nak buat pembelajaran arah sendiri yang mana kita bagi dia situasi, pelajar boleh terus buat tanpa perlu guide daripada kita. Cuba tengok yang tu. Kenapa ni dia tak mau share lah, kenapa ni? Ya Allah. Sana. Tadi boleh je. Tadi elok lah Kak. Kenapa? Alamak, kita kan share dia lari. Kenapa? Kakak keluar masuk balik. Keluarkan balik file tu. Okey. Buka. Sekejap. Cikgu Nuraini, mungkin boleh tengok satu lagi yang bagus juga driver. Nama dia efikasi sendiri. Kalau guna aplikasi kendiri tak payah guna arahan kendiri lah. Kita aplikasi kendiri. Kan kita ada saya kata sikap, motivasi, kan? Mungkin boleh consider cadangan lah. Tengok efikasi sendiri. Efikasi sendiri. Alamak, kenapa tak mau keluar? Ya Allah, itu kan. Cuba bagi file tu dekat Cikgu Nuraini. Cikgu Nuraini bantu share ke? Okey. Tak send. masuk dalam ni kat WhatsApp. WhatsApp lah. Ni apa doktor tak balik kampung ke berbuka dengan mak? Saya pesan. Oh, situ je kan dekat-dekat kan? Saya duduk Singapura ni, mak saya dekat Bukit Tajam. Oh. Kami ni hari Selasa ni interview dekat Kepala Batas. Dekat apa nama dia tempat dia? Dah share. Dah Dah hantar. share dah? Dah hantar, cuba tengok boleh tak? Okey. Okay, saya share lah. Sekejap. Saya simple je doktor saya buat. Tak kena buat simple, kena buat sama macam ni. Itulah saya kena betulkan balik lah kot. Boleh lah nampak lah. Okey, boleh. Okay, tajuk. Okey, kepesanan darab 6 digit dengan 2 digit nombor dengan kaedah darab ayam berbanding dengan kaedah darab biasa dan kaedah darab. Banyak dia kaedah darab ni. Tak, saya buat 3 kaedah. Ada 3 kaedah lah. 3 darab. Banyak kaedah tu ada 3 darab. Tapi saya nak pilih antara ketiga-tiga tu saya nak ada keberkesanan Ismin. Dari segi masa dia tu. Kecepatan lah maksudnya. So apa kaedah lah? Kaedah darab je lah kan? Kaedah darab tapi pelbagai jenis kaedah. Maksudnya berbagai teknik. Ni two way ANOVA lah ni kan? Dia two way ANOVA ya. Tengok saya pada tajuk pun saya tahu dah apa analisis dia. Itulah betul tu. Keberkesanan. Tapi tak boleh sebut tiga-tiga tu. Nanti tiga-tiga tu kita sebut kat dalam. Oh. Tajuk kena buat tajuk lain lah. Pesan, kaedah darab ke kan? Kaedah darab terhadap pencapaian dia tadi lah. Pesan darab. Apa kaedah darab ya? Kaedah pembelajaran menggunakan teknik mendarab. Apa nama dia? Tu kena search lah. Apa nama teknik mendarab ke?
teknik mendarab tu macam mana? Sebenarnya darab ni sebab kalau darab 1 digit tak ada masalah. Maksudnya darab yang 2 digit ni budak dia banyak teknik, ada 3 teknik. Dia paling macam buat tu selalu kalau teknik darab biasa tu suka salah. Darab yang KC ni dia ambil masa yang lama. Darab palang ni dia ambil masa yang singkat. Macam tu lah maksudnya. Saya nak perkukuhkan darab palang tu dalam untuk semua untuk cikgu-cikgu lah. Cuba bagi tahu saya IV apa? IV. Independent variable. Independent variable. Kaedah mendarab lah kan? Kaedah mendarab tu lah. Tiba-tiba dia. Kaedah mendarab tu lah. Kaedah mendarab terhadap DV dia apa? Kaedah mendarab terhadap pelajar tu lah. Pelajar Pelajar tu dia sampel bukan DV lagi. Macam tadi, Nuraini, IV dia adalah kaedah pembelajaran secara informal menggunakan self-directed learning tadi kan? IV. Kita lihat pesan itu terhadap DV Nuraini tadi adalah pencapaian dalam MCED dan juga sikap. Itu DV. So sekarang kat sini, bila Zuhaida nak guna kesan, keberkesanan, kaedah teknik mendarab, nak lihat kesan dia terhadap apa? Pencapaian murid tu lah. Kita dah cakap lah pencapaian murid. Lagi satu? Pencapaian murid dalam mengira teknik tu dari segi kepantasan. Kepantasan tak boleh nak kira. Tak boleh ya? Tak boleh. Pencapaian murid. Dan mungkin boleh pengukuran kemahiran menyelesaikan masalah ke. Penyelesaian masalah lah. Itu salah lah ni. Kena baca banyak ni, faham lagi. Okey. So tajuk dia keberkesanan. Cuba tengok dalam nota survey ANOVA saya. Kan? Okay, survey ANOVA. Survey ANOVA. One way ANOVA, sorry. One way. One way saja sebab tak tengok dengan jam dunia ke apa-apa lain kan. Kesan, kaedah pembelajaran, darab kan. So kita nak bandingkan yang mana yang paling kesan kan. Overall, kaedah dia adalah kaedah darab lah kan. Darab lah ya. Kesan kaedah darab terhadap apa dia? Pencapaian murid. Lepas tu tajuk kena tahu dia kan boleh ambil semua darab ke ada. Sebab ni dah tahun 5. Ada spesifik tajuk ke macam mana? Sebenarnya saya fokus pada darab saja. Tapi tajuk darab lah. Darab saja. Okay, kaedah darab. Kaedah darab tu kaedah mendarab. Kaedah mendarab tu lah. Kaedah. Kan ada banyak kaedah cara teknik. Kaedah mendarab. Saya nak fikir bahasa Melayu dia kaedah darab ke kaedah mendarab. Bahasa Melayu kan. Keberkesanan kaedah mendarab dalam meningkatkan pencapaian dan kemahiran menyelesaikan masalah. Menyelesaikan masalah. Masalah apa? Masalah darab lah kan? Masalah darab mah. Masalah darab dalam kalangan murid tahun 5. Tak payah sekolah rendah dah tahun 5 tahun dah tahun. Di kalangan murid tahun 5. Buang sekolah rendah. Okay lah. Bawa dah. Clear sikit tak? So nanti dalam penerangan tu lah bagi tahu kaedah mendarat tu ada 3. Dah tak kan dah? So kita nak tengok yang mana yang paling berkesan. Tu saya tak cerita lah. 3. Tapi abstrak ni tak payah buat kan? Saya tak tahu dia punya format. Kan doktor, kalau kajian yang kita dah siap baru ada abstrak. Sebab dia sinopsis keseluruhan doktor kan? Tak payah. Okey, tak payah. Tak apa, nanti saya betulkan lah. Sebab tu maksudnya dia bahagian penceritaan lah. Maksudnya bawah tu kan.
Saya cerita kaedah tu, kaedah ni lah. So, masuk di situ lah. Belakang kajian cerita pasal apa? Kurikulum sekolah anda. Okey, lepas tu kita tak pasal masalah dengan darab. Sama macam Cikgu Nuraini tadi, saya tak nampak masalah. Nanti dalam belakang kajian tu, nyatakan penyataan masalah. Masalah tentang sikap, masalah tentang pencapaian dia orang kan. Ini pun samalah. Masalah tentang pencapaian darab, masalah tentang kemahiran menyelesaikan masalah. Dah bagi soalan, tak tahu nak selesaikan masalah macam mana kan. Contoh. Okey. Kita tambah lah yang tu. Tambah lah. Okey. Bawah lagi. Ini kurikulum. Jangan cerita banyak sangat pasal kurikulum. Sikit je. Tu je. Tu bawah tu. Bawah lagi. Jangan fokus pada masalah tu. Tu yang cerita banyak. Macam masalah tu lah. Nampak tak dalam kemahiran tu ada kemahiran menyelesaikan masalah, nampak? So kita nak fokus kepada kemahiran. Cikgu pilih lah kemahiran matematik, kemahiran mendarab. Kan? So kemahiran menyelesaikan masalah satu lagi kita nak tengok. So kajian ni hanya berfokus kepada kemahiran matematik dan kemahiran menyelesaikan masalah lah. Okey. Contoh, kalau nak kemahiran menganalisis, ambil lah. So tu penting kita tunjuk kurikulum supaya dalam kurikulum memang dah ada hasrat dah kemahiran ni, tapi budak still tak boleh capai lagi. So kita nak buat kajian ni menggunakan perbandingan 3 darab tu supaya pada masa akan datang, bila kita dah tahu dah satu teknik darab yang memang sesuai untuk murid, kita boleh guna untuk cikgu-cikgu yang lain kan. Okey. Tu je. Tu yang saya fokuskan ini je lah, yang saya masalah darab bagi ayat matematik. Itu yang saya fokuskan ini je. Okey. Apa tu? Tu saya cerita lah. Dalam kajian dengan letak saya tau, saya. Itulah silakan lah. Kena letak kajian ini. Okey. Kajian ini akan, jangan letak telah bahaya. Akan. Okey. Saya tak boleh, mereka tak boleh. Okey. Ganti nama diri tak boleh. Saya, mereka. So nanti kita tambahlah kemahiran matematik, kemahiran menyelesaikan masalah tu. Tu saya tambah. Bawa balik daripada cerita yang daripada kurikulum tu, cerita balik apa masalahnya sekarang. Okey. Objektif. Allah ni. Itulah. Objektif kena fokus IV terhadap diri saja. Itulah silap tu. Tengok balik tu nota Anova. Itulah Anova tu, okey. So ini boleh buat banding antara lelaki perempuan ni, bagus ni. Itulah lah. ID. Lelaki dan perempuan lah. Okay, lelaki perempuan boleh buat independent sample test lah. Tengok balik independent sample test. Test lah. So kalau ikutkan total ada 4 lah objektif. 1 objektif nak tengok kesan kaedah pembelajaran terhadap pencapaian. 2 kesan kaedah pembelajaran terhadap kemahiran menyelesaikan masalah. 3 kesan nak lihat perbezaan min kaedah pembelajaran darab ni terhadap jantina. Bagi tak payah lah, 3 je lah. 3 je. Okey, saya minta kira jantina. Okey. Kita tengok balik Anova Okey, Anova lah. Okey. Dia tengok kesan, adakah melihat perbezaan min. Ya. Tak ada kesan. Kesan tak ada. Itulah Kena perbezaan. pasti perbezaan min kaedah Anova satu hala tuan. Anova satu hala. Kaedah mendarab terhadap pencapaian murid dalam matematik, dan yang kedua melihat perbezaan min kaedah mendarab terhadap kemahiran menyelesaikan masalah murid. Macam masalah murid. Okey. Betul last kali untuk lihat perbezaan min kaedah mendarab
terhadap pencapaian. Itu ada 4 jugalah. Pencapaian berdasarkan jantina, pembayaran menyelesaikan masalah berdasarkan jantina. 4 juga. 4 juga. Salah berdasarkan jantina. Okey. Salah lah ni. Salah pun ada. Tak boleh. Kita nantilah bila belajar metodologi dia akan tahu objektif dia akan diukur berdasarkan kaedah kuantitatif. Ada objektif ni boleh diukur berdasarkan kualitatif. Ni nampak gaya ni semua macam kuali-kuali semua. Okay. Sesuai. Okay, so nanti dah ada objektif, dia punya penyataan masalah tu ikut balik objektif lah. Penyataan masalah. Hipotesis tak ada. Hipotesis ada? Ya? Hipotesis kajian. Itulah saya ikut yang bagi tu saya tak buat lah hipotesis. Saya ikut yang rangka yang ni yang dalam format Kena ada hipotesis. hipotesis ha. Itulah saya tambah hipotesis. Mana? Hipotesis kajian. Cebok tak puasa tanya untuk puasa. Okey. Dah lah. Sorry. Anak kecil kan. Tak apa. Tak apa. Yelah layak di bawah semua 6 tahun dah umur. Okey, so skop kajian Negeri Pulau Pinang. Kalau batas, sekolah mana? Sekolah Pemantang Sintok saya tak tulis. Sebab ini survey kan? Ini dia tak boleh jadi survey. Ini adalah nak buat ni kot, one group pre-test, post-test design Betul ke? Yelah, post-test. Tak. Murid yang sama. Ni tak ada kawalan dan rawatan kan? Bukan kuasai macam Cikgu Nuraini buat. Bukan. Nama design ni nanti kena semak. Nama dia one group pre-test, post-test. Pre-test. Reka bentuk ujian pasca, ujian pra, ujian pasca satu kumpulan. So bolehlah ambil 60 orang. Pre-test dulu, one group pre-test, post-test. So kita orang lah. So cuma beza je dengan Cikgu Nuraini, ada kawalan dan rawatan. Cikgu Zuhaidah tak ada. Ada kumpulan rawatan saja. Bukanlah rawatan, dia satu kumpulan saja yang kita menguji. Satu kumpulan saja. Tapi bila kita nak buat macam ni, dia kena ada tiga kumpulan lah sebenarnya. Satu kumpulan buat kaedah biasa, satu kumpulan kaedah dua darab. Apa tak tahulah. Kan ada 3 kaedah mendarab tadi kan? Tak, sebab apa? Kita nak pilih antara tiga tu yang mana mereka boleh kuasai dengan mudah lah. Kalau kita buat berbeza tiga-tiga tu, dia tak nampak beza. Siapa kata nak buat analisis ANOVA tu dia nampak beza apa? Lepas tu kita buat analisis ANOVA, dia boleh detect kumpulan mana yang berbeza. Kita ada kaedah 1, kaedah 2, kaedah 3. So mestilah, ataupun cikgu nak bahagi nanti kaedah 1, orang yang sama juga. Kaedah 1, kumpulan 1, kumpulan 1, orang sama juga 60 orang buat kaedah A. Lepas tu mereka buat pencapaian. Kumpulan 2 buat pencapaian. Kumpulan 3 buat pencapaian. So tengok result mereka yang mana yang ni. Macam tu. Macam tu. So tengok balik lah. Macam mana kan nak design tu. Nak tengok. So nanti boleh ke? Maksudnya berapa lama yang nak rancang nak buat? Kaedah 1 seminggu. Kaedah 2 seminggu. Kaedah 3 seminggu ke macam mana? Macam tu lah. Seminggu tu lebih kurang macam tu lah. Sebab sebenarnya mereka dah tahu dah kaedah ni. Mereka dah tahu dah. Cuma macam
Macam saya nak macam antara 3 kaedah ni, saya nak mereka boleh memilih satu kaedah yang lebih mereka mudah untuk faham, cepat untuk kira. Macam tu. Dia banyak kaedah. Kaedah matematik dia satu je, tapi kita nak bagi dia macam Cuma nanti ujian pra dan pasca tu kena saya tak nampak dia sebagai one group research process lah. Saya nampak dia macam survey biasa je ni. Oh ya kak. Dia kena ubah lah. Check balik. Method apa yang sesuai. Kalau saya nampak kena bahagikan kepada 3 kumpulan. Kena bagi kepada 3 kumpulan lah. Kita banding antara 3 kumpulan tu kaedah mana yang lagi tinggi daripada pencapaian. Tak payah buat kerja banyak kali. Faham tak? Oh, macam tu. Okey, boleh jugalah. Maksudnya kita bagi ujian pra. Lepas tu, kita perkenalkan kaedah ni pada kumpulan 1, kumpulan 2, kumpulan 3. Lepas tu kita bandingkan 3 kumpulan. Okey. Kita bandingkan berdasarkan 3 kumpulan tersebut. Bukan kita pecahkan 3 kumpulan tu ikut belajar. Kita pecahkan ikut kaedah pengajaran tadi. Kaedah 1, kumpulan 1. Kaedah 2, kumpulan 2. Kaedah 3, kumpulan 3. Tapi kita kena make sure latar belakang pelajar tu lebih kurang sama lah untuk elakkan ada ancaman kepada pecahan kita kan. Itulah dia kena ada. Maksudnya kumpulan 1 ni mesti ada 3 pencapaian lah. Tinggi rendah sederhana. Itulah. Okey, tinggi rendah sederhana. Okey. Faham. Okey. Ni kita bandingkan antara jantina lepas tu lah. Saya kira masuk dengan jantina lah. Pengukuran bulan tak ada lah. Repeated measure tak ada. Tak guna repeated measure. Repeated measure kan ada ujian pra. Okey. Pre-test, post-test 1, post-test 2. Ni tak ada post-test 2 kan. Ni tak dapat A ni statistik tapi tak faham ni konsep ni. Sifat silap ANOVA kot saya tak patut dia tulis repeated tu. Saya crush tu. Statistik dapat A tapi bila buat didekati pensyarah akan marifa. Betul ke figure ni? Silap. ANOVA je saya faham ANOVA tu kata repeated tu mungkin masa saya baca tu kan saya termasuk. Kan banyak ANOVA tu kan saya kata mana duk baca duk selak kan duk tengok tu. Tak ada repeated measure lah. Repeated measure kalau kita collect data tu 3 kali kan. Betul. Silap yang tu lah silap. Sebab saya punya yang ni untuk markah kan. Betul lah. Tak ada Mari ANOVA saja. Sebab kaedah. Okey. Kepentingan kepada murid lah kan. Sebenarnya kepada cikgu dan kepada kementerian lah. Untuk meningkatkan lagi kemahiran murid terhadap matematik dan menyelesaikan masalah selari dengan kurikulum lah. Okey. Nanti saya betulkan tu. Okey lagi bawah. Nanti cikgu masukkan konsep tu. Yang 3 kaedah punya pembelajaran untuk menerangkan tau. Konsep 3. Itu ke atas lah. Masuk ke atas. Okey, konsep 3 kaedah. Lagi. Ni apa dia? Kuantitatif. Saya tak mau saya. Tu saya betulkan kajian Nak guna ini. post ke nak guna pasca? Kalau guna post, kena post je semua. Lepas tu, pasca tu silap tadi. ada ujian kai kuasa 2 lah. Tak, saya ambil note. Contoh cerita sikit. Lepas tu. Kena tengok balik lah. Okey. Takut lagi terlepas tak bagi kat panel ni. Jadi kena ubah lah ni. Tak apa, saya ubah lain. Kalau boleh tengok rujuk cuar yang piang sangat. Tengok cash well.
Caswell lah. Maxwell. Master dia tak pakai swore sangat. Okay. Maxwell tu. Maxwell. C-R-E-S C R-E-S C R C apa dia doktor? C-R C R CR. E S. S Caswell. Maxwell 2018. 2018. Okay. Okay, saya cek balik lah ini. Okay. So, nanti dalam metodologi tu macam tadi kan, Cikgu Nuraini saya suruh lukis diagram untuk kuasai. Cikgu Zahidah tolong lukis diagram untuk one group pre-test poster. One group. Post test. Pre-test poster. Pre-test. Pre-test and post Buat test. diagram tu. Diagram lah. Diagram. Dalam method lah doktor. Dalam metod. Ni Yang yang. tu jadual kerja tu selalunya kena buat Gantt chart tau. Ni tak mau flowchart. Oh. Kalau boleh buat dua-dua pun bagus. Ada flowchart, lepas tu ada Gantt chart. Saya suka yang macam tu. Oh, jadual tu lah. Okay. Yang ni rangka jadual kerja ni prosedur kajian ke? Dia dalam ni dia suruh last sekali. Dia suruh buat rangka jadual kerja. Okey, ini prosedur. Prosedur maksudnya dekat dalam metod. Dekat Oh. rangka jadual kerja, kita kena terangkan kita punya perancangan. Perancangan kita nak run research ni. Bukan step-step kita nak jalan research tu. Perancangan kita apa? Mula dapatkan daripada Ifat Ali. Lepas tu tulis bab 1, tulis bab 2, tulis bab 3. Faham tak? Tulis bab 4. Yang saya buat tadi doktor. Yang ni cikgu boleh masukkan dalam metodologi. Oh, ni dalam metodologi. Ni metodologi sebab masih lagi metod kita ni. Oh, Ha. ni dalam metodologi silap lah. Yang kena rangka kerja, rangka kajian kita tu Gantt chart. Dia nak Gantt chart. Gantt chart. Okay, tak apalah. Gantt chart. Data Gantt. Tegan lah, tak apa buat semula. Dia tulis bab 1, kita collect data berapa lama kita nak buat. Lepas tu bab 2, kita menulis critical review berapa lama. Daripada bulan berapa ke bulan berapa. Dia nak tengok yang tu. Ni apa? Tak ada ni saya kumpul data ni bukan. Ni bukan saya kumpul. Nanti references make sure ikut Itulah saya belum buat lagi apron tu sebab saya tengah kumpul nanti baru saya nak buat. Tak ada lagi tu. Faham. Okay, so overall proposal ni akan lagi cantik kalau cikgu terangkan kaedah tu, kena tengok kaedah tu. Dan masalah tentang kemahiran matematik mendarat dan juga kemahiran menyelesaikan masalah murid dia ada. Okay. Ada benda tu ada tapi tak masuk. Kena buat lah. Okay. Sebab nanti panel tak nampak kan. Okay. Nanti kalau saya jadi panel, apa masalahnya yang cikgu nak kaji ni? Sebab kita buat kajian, kita berdasarkan masalah. Apa masalah dia sebenarnya? So, kemahiran matematik mendarat memang teruk dalam kalangan murid darjah 5 ni memang tidak baik lah. Walaupun dah belajar darab tu daripada darjah 1. Tapi masih lagi tak cukup. Kan? Kemudiannya, kemahiran menyelesaikan masalah pun teruk. Berdasarkan, kita kena ada berdasarkan siapa punya kajian ke, berdasarkan dapatan analisis daripada majlis peperiksaan ke, kan? Sebab UPSR pun dah tak ada dah sekarang. So mungkin boleh ambil yang sebelum-sebelum ni lah. UPSR tak ada dah 2 tahun lah kan? 2000. Okay. Ada. Ajar dapatan. Dan boleh tengok daripada analisis PTN, PTB lah. Ya. Untuk penyataan masalah doktor. Jadi kena strong penyataan masalah kita tu. Penyataan masalah. Maksudnya kita kena ada data lah. Data, apa-apa data. Ya, yang kuat kita punya argument kan. Okay. Macam kalau minat tu ketidakhadiran sekolah ke boleh? Boleh. Tidak ada dalam sekolah. Bila bagi ujian, bagi tugasan hands on, tak siap on time. Kan? Dia pun banyak bersembang, kurang fokus. Nanti semua minat dah tu. Okay,
Okey. Faham. Nanti hari Selasa nanti kami ni doktor dekat BSTP kepada batas Pokok Sena. Dekat rumah bertentang sekolah Pok Cina lah. Dia dekat dengan rumah saya. 5 minit je. Cikgu duduk Pok Cina ke? Saya dekat Ponsel Seribu dekat Pok Sena. Oh, kat Pok Seribu kat mana? Dekat Kampung Tu Susun. Oh, kampung tersusun. Kantin sikit. Ha? Depan sikit lah. Depan sikit. Dekat belok tu kan. Belok kiri je. Saya dulu kan mengajar di matrik. Betul lah. Anak saya hantar pengasuh di Taman Orchid. Oh, dekat je. Doktor dulu HLPS ke? Tak, saya selfie. Master HLP. saya pakai duit sendiri. PhD. Master selfie. Master PhD selfie. Sebab masa saya buat master tu, kerajaan tak ada duit. Dia betul semua. So, tak apalah pakai duit sendiri lah. Dan bila habis master, untuk PhD tu baru dia buka balik HLP. Yang tu terus mohon tu. Habis master terus mohon. Terus dapatlah buat sambung PhD kan. Master dulu doktor ambil apa? Penyelidikan ke kerja khusus juga? Saya macam you all lah coursework. Oh, Masa tu tak ada ni semua. Ada coursework je. Tapi coursework kami coursework dalam kampus. Dekat offshore. So saya adalah batch yang coursework dalam kampus. Baru 5 tahun kot yang buat offshore ni. Saya dalam kampus. Tapi part time jugalah. time. Part time. Okey doktor, terima kasih banyak-banyak. Okey, terima kasih doktor ya. Saya doakan Allah mudahkan urusan. Buatlah pembetulan seperti cadangan saya tu ya. Okey, terima kasih Ibu Komen. Terima kasih doktor, memang banyak sangat membantu. Okey. Nanti kalau kami jumpa tak puasa kami belanja. Tak apa, tak payah. Kita buat proposal elok, pergi jawab interview elok. Itu dia saya Ya, minta. insyaAllah. Okey, Maksud terima dia kasih. punya soalan doktor dia macam mana tu biasanya pengalaman doktor? Macam saya. Buat makan je. Apa masalahnya? Apa kaedah yang digunakan? Apa bezanya? Kenapa nak guna kaedah ni? Kaedah yang sedia sekarang tak bagus ke? Macam tu lah. Hebatnya soalan. Ya? Kenapa pilih topik ni? Kenapa tajuk ni? Apa kaitan dengan kurikulum? Apa impak daripada negara? Kalau kami bagi ni boleh siap ke dalam masa 2 tahun? Macam tu lah. Soalan-soalan popular yang saya boleh bagi. Okey. Okey Terima kasih. Doakan saya pun insyaAllah cuba yang terbaik. InsyaAllah. Tak tahu lagi berapa orang yang dapat untuk kurikulum ni 2 orang je lah. Tak tahu tak lah. lagi. Okey, ada kot. Ada kot. Okey. Terima kasih Okey, banyak-banyak, terima kasih. doktor. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bye. Terima kasih bang. Terima kasih. Okey, selamat puasa. Selamat berbuka. Dapat buka. Okey bang. Bye. Assalamualaikum. Salam. Okey, salam. Terima kasih doktor. Ah. Okey, Assalamualaikum. Kau tadi kan, aduh, tak tekan kau tu